Assalamualaikum. Apa khabar semua pengikut-pengikut saya? Baik, bagus. Jadi hari ini kita sambung balik tentang kanser dan sihir. Bab kanser ni, kalau kita tengok orang tu kena penyakit kanser, pada pengalaman saya lah, 8 daripada 10 itu ialah kerja sihir. Ya. Jadi kalau ada penyakit kanser, seleloknya scanlah roh kamu tu. Roh yang berada di alam roh halus dan roh kasar. Scan, tengok betul tak kena sihir. Ya. Jadi kalau kita scan, kita akan nampak. Dan di situlah ya, apabila itu kena sihir, perlulah dibersihkan dulu sihir itu. Ya, perlu dibersihkan. Kemudian pasang pendinding pada roh itu. Kita pasang ayat kursi supaya sihir-sihir baru tak boleh masuk. Faham ya? Itu penting ya. Sebab ramai orang dia berubat, ialah dia pergi sana, dia pergi sini. Kan ada orang tu yang dekat Masai tu. Saya call dia tak nak jawab, lantaklah. Ya. Dah 3 tahun berjumpa dengan 100 perawat syifa. 100 tau. Daripada badan 60 kg dah turun kepada 30 kg. Bermaksudnya dah teruk sangat dah. Ya. Kulit dah lilit tulang. Kenapa? Jumpa orang ramai pun tak boleh buat. Sebab tidak pasang pendinding. Kena pasang pendinding. Ya. Dulu pun saya kena sihir. Daripada situlah saya belajar. Ya. Dulu 4 batang jarum masuk. Sebab saya menolong orang kanser. Orang geram dengan saya tolong orang. Ya. Saya tolong orang sebab surah Al-Baqarah ayat 261. Tak kala orang itu dalam kesulitan, Allah SWT berada di sisinya. Tapi orang geram saya dihantarnya 4 batang jarum. Saya dah rasa dah. Saya keluarkan. Dari situlah saya belajar. Belajar nak dindingkan diri. Belajar nak dekatkan diri dengan Allah SWT. Bangun malam, mengekang mata, buat tahajud, sedekah Fatihah. Ya, belajar tauhid setauhid-tauhidnya. Dan bila kita tauhid dengan Allah, kita dekatkan diri dengan Allah, Allah akan melindungi kita. Ya. Dengan dia saja kita mohon perlindungan. Ya. Iaitu Allah SWT. Itu bab sihir tadi. Bab saka pula, ramai orang kata, jumpa perawat sana, perawat sini. Ya. Tetapi saka masih ada. Awak tahu apa dia baca? Dia baca ayat manzil. Ayat manzil ni teras dia ayat kursi. Ayat kursi itu panas. Ya. Kalau kena jin-jin ni, dia lari, dia cuti dekat Pulau Langkawi. Dia duduk kat pantai Cernang sana. Dia relax, tengok pelancong daripada luar negara. Lepas tu, dah reda, dah sejuk, dia datang balik. Ya, saka perlu ditangkap, dipasung dan dipasak ke bumi. Ya. Itu dia. Kalau tak dipasak ke bumi, dia datang balik. Itu dia. Dan kerja ni complicated. Ya. Nak meraga sukma, nak masuk ke alam roh sana, nak guna kunci gaib untuk pasung dia. Awak tengok cerita Wonder Woman, awak tengoklah dia pakai lasso, dia boleh tangkap. Ya. Tetapi awak tak faham kerja yang complicated sebab awak tak pernah mengalami. Ada orang dia kenakan saya, dia kata, roh keluar dari tubuh orang tu matilah. Saya jawab balik, kat mana roh tu keluar?
Dia diam. Dia diam langsung, tak beri saya jawapan. Adakah roh tu keluar dekat hidung, atau mulut, atau telinga? Ya. Sebenarnya yang mati itu apabila malaikat maut pijak bau, dia terentap roh dekat ubun-ubun kepala tu. Itu mati. Ini ilmu tinggi, ya, tahap wali, ilmu karomah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah lesen dia. Lesen datang daripada karomah. Karomah datang pada zikir, puasa, lama tau, berdekat lama. Tauhid, mengekam mata malam, tidur pukul 7 sampai pukul 11 pagi je. Ya. Ni saya pun tak tidur malam ni, mata pun dah nak mengantuk. Lepas ni sambung balik. Ini sekejap je lah selingan. Jadi banyak orang tak tahu, ya, apabila roh keluar dari pusat, itulahnya namanya meraga sukma. Faham, ya? Itu yang buat kerja kat alam ghaib sana. Ya, kalau tak percaya, baca kalam Allah. Ya. Surah Al-Baqarah ayat ketiga saja. Ayat yang ketiga pertama tu, dia mengatakan tentang kena percaya, tentang alam ghaib percaya, ya. Ya, tauhid pada Allah percaya, yakin. Dan juga dia bercakap tentang sedekah. Ya. Sedekah. Sebab awak datang di dunia ni, ya, sebahagian harta tu ialah harta Allah, bukan harta awak. Sedekahlah. Dalam surah Ali Imran ayat 186 dah berkata, tak kala awak diduga, awak akan diduga harta benda. Kan? Takut nak sedekah. Ya. Tengok Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dia duduk di langit yang pertama. Lapisan langit yang pertama. Apa dia buat? Dia tunjuk kat kita korban. Dia korbankan anak dia, Nabi Ismail. Tapi kita ni tak nak berkorban. Ni Ustaz Kazim nak menyanyi. Piramli datang pula. Dia kata, berkorban apa saja. Ya, awak datang dunia ni semua awak nak kaut. Ya, gila harta benda, tapi tak nak berkorban. Kejar harta, kejar duniawi, tak nak berkorban. Ya. Sorry lah, ya, kalau saya perli awak. Saya mengingatkan awak, ini kat raya korban ni. Korbanlah. Ya. Jangan sayang harta sangat. Allah menguji awak, dia tengok awak sayang ke harta awak. Ya. Berkorban. Bila awak kena dugaan, siapa kata dia tak boleh kena dugaan? Surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Tak kala orang itu kata dia beriman dengan Allah SWT, ya, sedangkan dia belum diuji. Ujian belum kata dah beriman. Kena uji, ya. Tengok macam Nabi Ibrahim diuji, ya. Nabi Muhammad dekat Taif kena baling batu dekat dahi, diuji sebenarnya. Ya. Awak ingat senang je duduk dunia ni tanpa ujian. Ya. Itulah. Kalau saya perli banyak sangat, nanti orang benci kat saya. Tapi saya tak tahulah nak cakap baik-baik, pakai orang kata beat around the bush ni. Saya tak tahu. Saya blunt and direct. Ya. Supaya awak ingat, siapa sini boleh tongkat langit, hidup lama. Hidup 200-300 tahun. Ya. Lagi lama awak hidup, lagi banyak harta awak, itulah ujian awak. Ya. Kita nak sihat, kita nak sanubari yang tenteram. Rezeki kalau ada pun secukup-cukupnya lah. Ya. Jangan rezeki yang daripada perbuatan yang mungkar. Ya, jangan. Nanti kena balik dekat keturunan kita. Ya. Kalau saya ceritakan, orang marah. Tapi gitulah. Ya. Sedikit sebanyak saya pesan balik. Ingat, ya. Kalau kena sihir, kena bersihkan dan pasang pedinding. Setakat halau-halau ayam ni pakai ayam manzil ni,
tak payahlah jumpa sampai 100 lebih perawat Syifa pun tak jadi kerja, tak berhasil, tak payahlah ya. Ingat ya. Ya, buang masa, buang duit. Buat kerja betul-betul, buat kerja yang berhasil. Ya. Kalau saka tu tangkap, pasung dan pasak ke bumi. Ya, bukan main halau-halau ya. Ya. Ingat ya. Setakat yang manzil ni tak jadi kerja. Ya. Ada orang tak suka saya dedahkan cerita sebenar. Sebab apa? Ilmu dia belum tahap tinggi lagi. Dia hanya sekadar memberi harapan palsu. Macam Ustaz Kazim selalu menyanyi-nyanyi kan. Ni menyanyi ya. Harapan setinggi gunung, berderai menjadi debu. Itulah lagu Black Dog Bone ataupun Tulang Anjing Hitam. Ya. Yang selalu saya menyanyi dulu masa muda-muda dulu. Ya. Tak payahlah bagi orang harapan palsu. Kalau tak boleh buat kerja, biar saja. Cakap terus terang. Ya, buat kerja yang berhasil. Sebab semua orang nak pulih, tak nak sakit. Ya. Lain kali saya akan ceritakan kisah-kisah macam mana orang tu pulih daripada sihir. Macam mana orang tu ya dapat tangkap pasung, pasak ke bumi saka-saka mereka. Saya akan ceritakan. Tapi bab malam ni cakap ni lah ya. Dah dekat 11 minit dah saya bercerita. Baik. Ya, Assalamualaikum.